Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Himpunan turun Anwar di Kedah, turun gagal segagal-gagalnya. Oke, kita tengok dulu gambar-gambar yang tular ini semalam. Nampaknya apa yang mereka cakap tidaklah benar semua. Oke, ambil masa lebih kurang 1-2 saat ini. Tengok gambar-gambar ini. Lucu tapi benar. Mereka kata 50.000 yang turun. Tapi akhirnya yang turun, tengoklah dulu. 1, 2, 3. Sudah tengok? Apa komen Anda tentang gambar-gambar tersebut? Menyayat hati kan? Betul-betul amatlah mendukacitakan. Kata mereka, berjuta-juta rakyat Malaysia nak Anwar Ibrahim turun. Tapi buktinya sudah ada di Kedah. Apa yang datang? Entahlah. Kalau boleh, kita mau jugalah mewakilkan mereka kesedihan para pengunjung tersebut. Tapi sebelum itu, saya nak kongsi dulu dengan Anda semua. Ini ialah terapi imun Transfer Factor for Life. Terapi imun ini meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400% secara umum dan ringkasnya kita kena penyakit karena imun badan kita yang lemah. Kita tidak sembuh daripada penyakit karena imun badan kita yang lemah, bodoh dan tidak lagi kuat. Tapi dengan imun badan yang kuat, kita boleh sembuh daripada segala jenis penyakit. Hanya dengan imun badan kita, kita boleh melawan penyakit daripada dalam. Transfer Factor for Life meningkatkan imun badan sehingga 400% diluluskan oleh KKM. Penemuan paling bersejarah dalam abad ini dalam bidang perubatan dan kedokteran juga adalah halal. Ini ialah produk saintifik yang diluluskan oleh seluruh dunia. Baiklah saudara-saudara sekalian, sudah menonton gambar-gambar tersebut. Apa pula komen Anda? Jika Anda mempunyai komen, sila tinggalkan dalam ruangan komen dengan tanda pagar turun Anwar gagal. Turun Anwar gagal. Oke, baik saudara-saudara sekalian. Akhirnya, seperti yang diwar-warkan, himpunan turun Anwar di Kedah yang kononnya menggegar akhirnya gagal teruk. Orang ramai tak hadir, momentum tak jadi, Perikatan Nasional malu besar. Kenapa boleh jadi begini? Hari ini saya bocorkan dan bongkarkan 5 punca utama kenapa himpunan ini gagal total. Pertama, Perikatan Nasional sudah hilang modal rakyat. Pertama, PN hilang modal untuk main sentimen rakyat. Mereka cuba bakar isu ekonomi, kos sara hidup, konon Anwar gagal. Tapi bila rakyat tengok Anwar dah usaha kawal harga beras, minyak masak, ayam, perlahan-lahan ada perubahan. Rakyat tak nampak Anwar gagal macam yang PN laungkan. Akhirnya, rakyat tak termakan provokasi. Sebab itu, himpunan jadi suam-suam kuku. Kedua, strategi propaganda PN yang lemah. Propaganda PN kali ini memang lemah dan ketinggalan. Mereka cuba guna platform media sosial, tapi rakyat dah muak dengan naratif fitnah, klip video edit, cerita bohong. Sementara tim kerajaan pula terus tampilkan fakta, data, bantuan yang sampai ke rakyat. Jadi bila PN ajak turun himpunan, rakyat Kedah sendiri persoal. Untuk apa turun? PN perintah Kedah pun tak maju, kata mereka. Ketiga, kubu kuat PAS, tapi ini yang terjadi. Ramai yang fikir Kedah ini kubu PAS, jadi mesti himpunan berjaya. Tapi realitinya PAS di Kedah hanya kuat masa PRU saja. Tapi bila bab turun padam, buat gerakan rakyat, mereka longlai. Lagipun, rakyat Kedah dah mula celik. Sanusi jadi Menteri Besar Kedah. Apa perubahan besar yang dia bawa?
himpunan lawan Anwar ini untuk rakyat ke atau nak selamatkan diri Sanusi dan Mahathir. Keempat, tiada isu besar baru. Satu lagi punca Perikatan Nasional sebenarnya tiada isu baru yang fresh. Mereka ulang-ulang cerita lapuk Anwar gagal kos hidup, DAP komunis sedangkan rakyat nak solusi bukan retorik. Bila tiada isu yang real, himpunan mereka hambar. Orang Kedah tak nak buang masa turun jalan semata-mata nak dengar ceramah fitnah. Dan yang terakhir, kelima, rakyat nak penyelesaian bukan politik. Sekarang ini rakyat nak solusi, bantuan ekonomi, peluang kerja. Mereka tak minat nak turun ke jalanan, tunjuk perasaan yang akhirnya digunakan untuk politik peribadi, seperti politik Mahathir, Perikatan Nasional dan Sanusi. Rakyat Kedah cakap kalau turun pun esok harga barang tak turun juga. Sebab itu, PN gagal cucuk semangat rakyat Kedah yang untuk bangkit bersama mereka. Dan yang keenam, ini punca tersirat. Mahathir dan Sanusi dah lemah. Jangan lupa juga, Mahathir sendiri dah reput pengaruh. Nak suruh orang turun jalan memang tak laku dah. Sanusi pula makin banyak kes mahkamah. Jadi kredibiliti dia makin terhakis. Jadi siapa nak percaya dengan pemimpin macam ini? Rakyat makin bijak, bukan bodoh macam yang PN sangka. Kesimpulannya tuan-tuan dan puan-puan, himpunan turun Anwar di Kedah gagal sebab PN dah hilang modal, strategi lemah, pemimpin reput, rakyat dah bosan. Rakyat bukan nak turun jalan, rakyat nak turun harga barang. PN, Sanusi dan Mahathir, common, move lah. Jangan buang masa rakyat. Jangan lupa like, share dan komen. Apa pendapat anda? Jumpa lagi dalam ulasan panas Nazilin Unity yang seterusnya. Jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ada orang bertanya soalan mudah. Kenapa Perikatan Nasional dan Mahathir bising sangat dengan pelantikan hakim sekarang? Ada beberapa sebab utama yang dicadangkan oleh ChatGPT. Pertama, sebab utama kerana Perikatan Nasional, kenapa Perikatan Nasional dan Mahathir bising tentang pelantikan hakim sekarang ialah, betulkah mereka takut perbicaraan dan hukuman berat? Menurut ChatGPT, ramai pemimpin PN termasuk kluster mahkamah macam Muhyiddin, Mahathir dan ramai lagi kini sedang berhadapan dengan siasatan dan berdepan dengan perbicaraan kes rasuah dan salah guna kuasa. Saudara, yang mungkin mereka takut ialah kalau ketua hakim baru dilantik oleh kerajaan Anwar, mereka mungkin takut ketua hakim ini akan tegas dan tidak boleh dimain-mainkan. Akhirnya, mereka akan kena hukuman berat. Adakah itu faktor pertama mereka bising? Yang kedua, naratif kehakiman dikawal oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Kita tahu sekarang bahawa Perikatan Nasional dan juga Mahathir menunggang isu ini sebaik mungkin supaya untuk mencipta naratif kononnya Anwar Ibrahim campur tangan dalam proses pemilihan hakim. Walaupun Anwar Ibrahim sudah menegaskan bahawa beliau tidak ada campur tangan sama sekali. Perikatan Nasional dan Mahathir cuba cipta persepsi kononnya Anwar kawal mahkamah melalui pelantikan ketua hakim. Tujuannya untuk bertahan diri awal-awal, supaya bila mereka kalah dalam kes di mahkamah nanti, mereka boleh kata, nampak, hakim tak adil, semua ikut telunjuk kerajaan. Ini strategi biasa Perikatan Nasional dan Mahathir untuk survival politik, supaya pengikut mereka terus percaya bahawa kerajaan sekarang zalim dan guna mahkamah untuk tekan lawan. Padahal semuanya itu tidak pernah berlaku. Tapi sebelum itu saya nak kongsi dengan anda semua, ini ialah terapi imun transfer factor for life. Terapi imun ini meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, kita kena penyakit tak sembuh daripada penyakit kerana imun badan kita yang lemah dan imun badan kita menjadi bodoh.
Apabila imun badan kita menjadi lemah dan bodoh, imun badan kita tidak mampu untuk melawan penyakit dari dalam dan menyembuhkan kita daripada penyakit. Tetapi dengan adanya Transfecta for Life terapi imun ini, ia membantu mendidik, meningkatkan dan merangsang imun badan kita menjadi kuat dan bijaksana, supaya imun badan kita bukan sekadar kuat tetapi seimbang dan mengenal mana lawan dan mana kawan. Transfecta ini ialah penemuan paling bersejarah dalam dunia kedokteran abad ini. Dapatkannya melalui nombor telefon yang tertera. Jangan tangguh-tangguh, nanti Anda terlambat. Ini ialah lulus KKM dan diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia dan juga halal. Dapatkannya sekarang. Saudara, ada juga yang mengatakan bahwa mereka bising, Perikatan Nasional dan Mahathir mungkin bising soal pemilihan hakim yang baru kerana trauma isu 1988. Mahathir sendiri ada sejarah hitam campur tangan kehakiman masa dia jadi Perdana Menteri. Krisis kehakiman 1988 di mana ketua hakim waktu itu, Tun Saleh Abbas, dipecat. Mahathir tahu sistem tu macam mana, sebab itu dia gelisah bila dia bukan lagi yang kawal semua. Dia takut permainan yang dia pernah cipta kini mungkin akan makan diri balik. Keempat, kembali kehakiman kepada bebas. Di era Anwar Ibrahim ada usaha reformasi kehakiman untuk kembali kepada prinsip keadilan yang sebenar. Bila hakim dah bebas, mereka yang salah tak ada kabel lagi untuk lepas diri. Sebab itu, Perikatan Nasional dan Mahathir mungkin menjadi makin kuat lagi bersuara. Kesimpulannya, kalau mereka tak buat salah, kenapa nak takut dengan hakim yang bebas? Tapi, mungkinkah sebab ada perkara-perkara tersembunyi yang mereka takut? Sebab itu, mereka bising. Kerana nampaknya ada yang cuba mempertahankan diri dan cuba menimbulkan keraguan kepada kerajaan pimpinan kerajaan Anwar Ibrahim Madani ini, supaya rakyat marah dan mereka pula akan menunggang sehabis baik. Apalah pendapat anda semua? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.